penggunaan alat rasangan. Dan segala hormatnya disusun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertamanya saya ucapkan terima kasih lah kepada tuan-tuan mana yang dapat hadir pada pagi ini di program kita. Yang pertama sekali kita nak bagi tahulah kepentingan penggunaan bahan rangsangan. Jadi sebelum tu saya bagi tahulah apa dia bahan rangsangan. Bahan rangsangan ini adalah merupakan satu bahan yang disusun untuk menggalakkan pengaliran letek ya, susu getah daripada tempat yang ditorik ya. Jadi fungsi dia adalah untuk melambatkan pembekuan getah. Bila kita torik kadang-kadang getah tu cepat beku ya. Jadi bila kita sapu barang-barang ni, benda ni, jadi pembekuan itu lambat ya. Jadi getah tu akan terus keluar dan daripada itu hasil dia akan meningkatlah. Contohnya kalau selalu ni kalau kita menori pukul 10 getah tu dah berhenti menitik kan. Tapi bila kita gunakan bahan rangsangan ni dia akan berhenti lambat sikitlah, mungkin pukul 12 dia, pukul 1 dia berhenti. Jadi hasil kita akan meningkatlah. Jadi bahan-bahan rangsangan ni adalah daripada dicipta daripada bahan-bahan etapon. Jadi dalam pasaran ataupun di kedai-kedai dia banyak jenis banyak nama Kalau dulu kita panggil etra dulu lah tahun 80-an kita panggil etra. Sekarang ni dah banyak syarikat yang mengeluarkan bahan-bahan rangsangan ni dan jenama atas nama jenama dia tersendirilah. Contoh yang saya bawa ni adalah jenama Motex Motex. Jadi selain daripada Motex dia banyak lagi sebenarnya. Vitek bukan. Vitek dia adalah satu jenis bahan dia mengeluarkan vitamin ya, memberi vitamin kepada pokok lah. Itu lain. Tapi kalau macam Motex ni memang untuk rangsangan ya, rangsangan letek lah ya. Jadi bahan rangsangan ni dia terdiri daripada 3 kekuatan ni lah ya. Yang saya pegang ni adalah kekuatan 2.5% ya. 2.5% yang hijau biasa hijau lah. Kalau 2.5% biasanya dia warna hijau. Daripada gambar-gambar dia selalunya tempat dia hijau lah. Dan ada lagi satu ada kekuatan 5%. 5%. Dan juga lagi satu kekuatan 10%. 10% tu biasanya digunakan untuk pokok yang berumur lebih 15 tahun ataupun untuk pokok-pokok yang untuk tanam semula lah. Jadi kegunaan dia kalau pokok yang tanam semula tu rasanya kalau kita biarkan kita tak gunakan bahan rangsangan, jadi letek yang di dalam pokok tu jadi kita tak keluarkan habis ya. Bila kita gunakan kekuatan yang maksimum 10%, jadi sebelum kita tebang, kita tanam semula, kita dapat keluarkan hasil letek yang lebih banyak lah ya. Jadi pada hari ini saya ada juga bawa lagi satu yang Motex 5% ya. 5% ni untuk pokok-pokok yang dalam ukuran 10 tahun ke 15 tahun lah ya. Ini untuk pokok yang dah dewasa ya. Dan ada lagi satu yang warna biru, ada tak warna biru? 5%. 5% ini punya pun 5%, ni pun 5%. MTEC. Ni MTEC, keluaran MTEC. Okay. Ini keluaran Motex, ni MTEC. Ada lagi satu yang warna biru Wah, itu merah. Ni yang merah. Ini untuk pokok getah tua ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan kalau pergi ke kedai jangan beli yang merah lah kalau untuk pokok ini ya. Saya showkan gunakan yang paling rendah lah. Yang paling rendah 2.5%. 25 ya. Ambil nombor 25 atau 2.5 ya. Itu sesuai untuk pokok-pokok yang ada sekarang lah ya. Kalau untuk pokok yang lebih tua daripada ini kita gunakan yang warna kuning lah 5% ya. Sebab 5% ni untuk pokok yang dewasa lah ya. Jadi kalau kita gunakan bahan rangsangan ni, hasil dia tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah buat, tapi bahan rangsangan ni bila kita gunakan kita kena baja lah ya. Jangan tak baja ya. Kalau tak baja nanti takut ada kekeringan kulit ya. Jadi itu yang pertama sekali, baja. Baja perlu dibuat lah ya. Dan bahan-bahannya ini ya,
Dia sebenarnya bahan rangsangan untuk rangsangan ni dia ada dua jenis lah. Yang satu jenis dia cair. Dia cair ni kita sapu. Dan yang kedua adalah daripada jenis gas. Gas tu biasanya dulu ada orang pakai, tapi masa sekarang jarang orang pakai. Mungkin ada masalah sikit nak dapatkan bekalan gas. Gas dah habis, kita nak beli kat mana tak tahu mana tempat anda jual jarang. Tapi kalau gunakan bahan cair rangsangan yang ini, di mana-mana kedai pun sekarang ada jual. Harganya lebih kurang dalam 10 ke 12 ringgit lah. Jadi satu botol ni cukup untuk 1 hektar lah. Kalau kita menggunakan bahan rangsangan ni, hasil dia akan meningkat lah. Daripada 30% sampai 40% lebih, 47% dia meningkat. Jadi di situ kita nampak kalau misalnya tuan-tuan tidak menggunakan ni, tuan-tuan membiarkan hasil yang ada di dalam ni sebanyak 40% lebih. Tidak dikutip. Contohnya kalau tuan-tuan menuri satu hari dapat 10 kilo lah katakan. Minimal 10 kilo. Tapi bila gunakan rangsangan, tuan-tuan boleh dapat 14 kilo. Jadi lebih 4 kilo tu, 4 kilo kali kalau 2 ringgit lah, 8 ringgit satu hari rugi. Kalau setahun, sebulan, berapa kita dah rugi. Cuma kita gunakan ini. Lebih kurang dalam, dengan belanja dengan 10 ringgit je, kita boleh dapat tambah harga. Jadi, mungkin 8 ringgit tu satu hari kita tak puasan. Tapi kalau kita kira hari-hari kita rugi 8 ringgit, 8 ringgit sebulan. Kalau kita menulis sebulan 30 hari, selang-selang dapat 30 hari, jadi 240. Kita rugi satu bulan. Kita biarkan aja 240. Jadi 240 tu sebulan, macam-macam kita boleh guna. Yang pertama sekali kita boleh buat simpanan untuk beli baju nanti ke. Ataupun kita boleh buat belanja atau simpanan. Sebab pendapatan yang ada 10 kilo tu memang kita dah boleh hidup. Jadi tambahan lagi 4 kilo tu kita boleh buat lagi macam-macam lagi lah. Jadi itu kelebihan ni lah. Tapi dulu memang ada keraguan lah daripada pengecil untuk menggunakan bahan rangsangan ni lah. Disebabkan pertama mungkin tidak berapa faham. Yang kedua, mungkin dengar-dengar cakap orang takut pokok mati apa semua kan. Jadi memang kami memang dapat maklumat daripada pengecil. Sebab utama dia orang tak nak pakai ialah ada kata komplain pokok mati lah. Kulit ni tak keluar susu lah. Panel dia tak keluar susu. Jadi sebab itulah. Jadi cara-cara penggunaan dia mesti kena ikut peraturan lah. Kalau kita ikut peraturan, pokok ada di baja, kemudian kita gunakan dengan cara yang betul kan. Dan rasanya tak ada masalah lah. Sebab di tempat-tempat lain, mereka mendapat hasil yang lebih tinggi dan dapat manfaat kepada diorang lah. Manfaat keuangan yang lebih lah kepada pengecil. Jadi, kalau macam kebun tuan-tuan ni, misalnya saya cadang lah kalau kebun tuan-tuan dalam ada 5 ekar lah di sini kan. Saya cadangkan tuan-tuan buat selang-selang seli lah. Jangan sapu sekali lah. Sebab bila sapu sekali, bila tiba dalam masa 2 minggu, kemerosotan hasil tu akan terasa. Jadi bila tuan buat sebelah-sebelah, 2 minggu yang ini buat yang sebelah ini 2 ekar. 2 minggu yang sebelah ini buat 2 ekar. Jadi hasil dia tu takkan jatuh lah, tak terasa. Jadi kita dapat hasil yang sama aja. Kalau kita buat sekali 4 ekar kita sapu, cukup 2 minggu kita tengok dia punya turun kan. Jadi kita perlu sapu lagi lah. Jadi itu cara yang saya rasa boleh dibuat lah. Sebab kalau kita cara buat sapu semua sekali mungkin tak ada kebun lain yang kita nak boleh toreh kan. Kalau ada kebun lain yang boleh toreh, kita boleh buat sapu semua sekali lah. Jadi kalau ada kebun yang 5 ekar je, boleh buat separuh-separuh lah. Jadi bahan-bahan yang terkandung dalam bahan ini adalah etilena. Etilena ni daripada bahan-bahan yang dicipta etilena. Itu yang membuatkan pengaliran susu apa ni dia di seller ni dia berterusan lah, tidak membekukan lubang-lubang ni. Kalau nak tahu sebenarnya di dalam batang getah ni ada saluran susu getah tu. Bila saluran susu getah tu tersumbat, mana susu getah tidak keluar lah. Jadi bila kita gunakan ini, dia akan susu getah akan
terus-terusan keluar lah. Jadi sapuan dia tak banyak lah. Kalau untuk satu botol ni boleh 1 hektar 500 pokok. Jadi sapuan dia kita tak perlu sapu tebal-tebal lah. Sekali sapu je. Kalau tebal-tebal pun dia tak guna juga. Dia banyak itu juga keluar dia. Sekali sapuan je. Jadi sekejap lagi kita akan cuba buat cara menyapu dia lah. Dan sapuan dia, penyapuan dia boleh buat sebelah petang lah selepas kita menoreh. Ataupun macam hari ni kita tak menoreh, kita buat sapu lah. Besoknya baru kita menoreh lah. Jangan kita sapu pagi ni kita menoreh. Jadi dia kesan dia tu tak berjalan lagi lah. Lagi satu, kalau tuan-tuan dan puan-puan dulu pernah menoreh pakai lampu karbide, ada tak sini? Menoreh malam pakai lampu karbide? Ada ya? Sebenarnya itu merupakan salah satu kita tidak sedar sebenarnya itu adalah dia punya boleh memberi kesan kepada pengaliran susu latex tu lah. Sebab karbide tu dalam karbide tu dia ada gas etilena. Gas etilena tu bila diserap oleh batang pokok, kita menoreh di sini kan, menoreh. Kemudian lampu karbide sini, dia punya uap asap tu, dia mengeluarkan gas etilena. Gas etilena tu akan diserap oleh batang-batang pokok dan akan bertindak seperti guna etapon ni jugalah. Tetapi mungkin dia punya kesan dia tu mungkin tak berapa baik lah. Sebab cuma hanya sikit je lah. Tapi bila kita gunakan 100% yang ini, kita gunakan ini, jadi pengeluaran dia tu dia punya kesan dia tu 100% lah. Mungkin juga macam kita makan jugalah. Kalau kita makan benda-benda yang ringan-ringan juga mungkin kita tak kenyang. Kalau kita makan terus makan nasi, mungkin kita terus kenyang. Begitulah keadaan pokok tersebut lah. Dan yang keduanya, jangan gunakan pokok etapon ni dalam pokok yang dalam musim gugur lah. Musim gugur kita tak galakkan. Sebab dalam masa musim gugur daun luruhan, kita juga tidak menoreh. Dalam masa itulah kita buat kerja-kerja lain, membersih kawasan, meracun apa semua ya. Lepas 100 hari, selepas daun gugur, baru kita boleh membaja lah. Kalau macam pokok tuan-tuan ni, saya dah boleh membaja lah. Sebab daun dia dah jauh dah keras, boleh membaja lah. Sekarang ada baja lagi tak? Ada lagi ya? Kalau tak ada baja, untuk akan datang lah. Kita boleh memohon subsidi baja daripada Risa lah. Saya difahamkan TSB ni dah mohon dah bantuan subsidi baja. Jadi mungkin akan dibagi kemudian lah kalau lulus lah. Kalau lulus mungkin sebelum bulan 6 nanti kita akan bagi baja lah. Jadi kalau misalnya kebun tuan-tuan ni dah dibaja, tunggulah untuk pusingan yang berikut dia lah. Tahun berapa kali baja sini? Kita tengok pada bekalan lah cik. Yeah. Kalau yang hari tu setahun tahu baja. Kebun tu. Kalau yang dapat yang baja hari tu, dah berapa kali baja dah? Semasuk ni 2 kali. 2 kali ya? Baru 2 kali. Baja yang kita bagi yang baru ni? Belum baja lagi. Belum baja lagi ya? Sebab kita masa nak baja tu daun dia tak cukup lagi. Kita berhenti dulu. Tapi sekarang ni dah boleh lah. Sekarang ni kita racun balik umpuk-umpuk ni. Racun, lepas tu kita taruh baja, baru dia baja tu akan menyerap sepenuhnya oleh pokok lah. Kalau tak, kalau kita taruh baja dekat sini nanti, pokok kesam ni dulu yang ambil baja daripada pokok kesam. Dia makan dulu sebab akar dia di atas. Getah ni akar dia bawah sikit kan. Dia yang subur dulu. Jadi rugilah kita membaja tidak dapat sepenuhnya oleh pokok. Jadi saya nak tunjukkanlah cara menyapu lah. Cara menyapu memang senang tu, budak-budak boleh. Yang macam melukis. Saya ambil yang 2.5%. Okey, sebelum buat sapuan tu, di dalam ni dia tersimpan lama, dia beku sikit kan. Jangan kata ini dah rosak dia kena gaulkan dulu dengan kayu lah, jangan dengan tangan. Dia menggunakan minyak ni. Dia ada campuran minyak sawit apa kan untuk dia pembekuan ni.
Dia jadi macam ni lah, macam beku lah. Jadi kita kena gaul dia sampai dia cair lah. Ya? Kalau kita buka yang pasal ini kita dah guna, dia nampak macam ni. Tapi kalau kita buka yang baru, dia atas tu ada macam minyak. Minyak tu yang kita nak gaulkan semua sekali. Sampai dia sebati ya. Dia minyak dia sebelah atas tu ada macam warna kuning Kalau kita pegang ni dia tak ada benda pun, tak ada tapi jangan makan lah. Dia pegang tangan kita berminyak. Minyak kena bersih dengan sabun betul-betul lah, dia berminyak. Okey. Selain daripada tu ada juga saya dapat tahulah dalam pengusaha-pengusaha yang menjual buah-buahan ni kan. Dia menggunakan ini, dulu guna karbid untuk perang pisang. Karbid tu mengeluarkan gas etilena. Dia akan mencepatkan pisang tu masak. Dulu kita tahu karbid masuk dalam guni, pisang masuk dalam guni. Kemudian pisang tu akan cepat masak. Jadi tapi saya tak sure kan lah kebetulan untuk buat kalau misalnya anda tebang pokok pisang tu, ambil ni sapu dekat sandan yang kita potong tu. Pokok buah pisang tu akan cepat masak. Pasal ini memang saya pernah buat. Saya sendiri dengar orang cerita, saya tak percaya, saya buat sendiri. Kita sapu tu pokok buah pisang tu memang satu tandan terus masak. Itu dia punya, itu taktik orang meniaga buah pisang lah. Cara nak guna, kita guna pakai pokok yang ini pokok ni ini lah. Jadi biasanya di sini ada macam itu, ada getah dia kan. Getah dia. Jadi tempat sapuan dia kita dekat sini. Kita boleh tanggalkan kalau rajin kita boleh tanggalkan getah itu. Kalau tak ada masa rasanya tak apa. Getah ada pun kita boleh sapu. Jadi tempat sapuan dia Petrol ni dia ada banyak tempat lah. Sebelah di atas ini. Saya 1 inci di sini ataupun 1 inci di bawah. Jadi 1 inci di bawah ni biasanya dia orang dulu dia kena kikis dulu. Jadi kerja banyak. Jadi ada cara yang lebih mudah. Cara yang lebih mudah kita guna di sinilah, di tempat panel torehan. Kita ambil ini, kita sapu. Sapu di sini je. Sapu sini. Sapu situ. Sapu macam tu je. Tak perlulah nak sampai dia warna hijau sangat sebab bila dah kena tu dia akan merosak lah. Macam ether lah. Dia super dia macam dulu ether juga. Tapi fungsi dia macam-macam jenis keluaran sekarang Yang saya cakap VTEC tu dia bagi vitamin pada pokok. Dia akan memulihkan kulit-kulit pulihan dengan cepat lah. Dia tidak menggalakkan pokok tu cepat kering kulit semua kan. Itu vitamin Itu VTEC. VTEC lain VTEC dia tidak menggalakkan pengeluaran getah. Tapi Motec ni ataupun Etrol tadi dia menggalakkan pengeluaran getah lah. Sebab itu sebab saya cakap tadi kalau kita toreh getah dia akan dia tak beku dia akan keluar kan. Ada tempat-tempat yang pokoknya cukup baja dan pokok subur dan cepat baja. Dan mereka ni mengutip hasilnya 2 kali satu hari. Sekali pagi, sekali petang. Sebab lebihan dia tu lebih kurang dia ambil satu pot yang lebih kurang dalam pukul 11.30 punya dia ambil sekali. Dalam pukul 2 kan dia ada lebihan lagi. Dia patutnya boleh tinggalkan bisa jadi scrub kan. Tapi dia orang nak ambil juga, dia kutip. Dia tak beku lagi lah. 2 kali boleh ambil. Tapi kalau di sini semua buat getah scrub dia, getah beku getah beku tak perlulah kutip 2-3 kali. Jadi biarkan di dalam je lah. Saya rasa kalau nak buat ni semua orang boleh buat kan. Semua boleh buat. Artinya kalau nak mencuba pun boleh juga. Kalau
saya tunjuk mungkin boleh faham, tapi kalau buat sendiri lagi faham. Jadi saya minta pada siapa-siapa lah buat. Cuba buat. Macam apa? Cuba pukul sana. Ni. Nah, sapu ya sampai dekat situ je sapu. Yang kau dah kena Apa tu? Kali apa? Bang, Okey. apa tu? Kali. Warna kat. Nak wali. Kat ni tak. Oh, sekali nak ambil gambar. Nampak. Ambil gambar atas kelompok tu. Aduh, dalam ni. Silap masuk TV ni. Abang pula. Abang. Pula. Kali. Mana? Jom. Bang jap bang Jangan buat air buang dulu. Air buang. Tak ada pula kan. Bang, senyum sikit bang. 1, 2, 3. Sekejap bang, sekejap. Okey gitu. Diam je bang. Ini gambar. Okey bang. Pandang. Pandang. Senyum sikit. Saya pandang. Saya pandang buat. Apa je tak. Okey. Okey, cantik lah.